Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafz Asim. Mari mengaji Al-Quran secara bertajwid dengan saya setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang memberikan kita kelapangan dan kesihatan dan juga yang memanjangkan umur kita untuk satu hari lagi kita bergerak di atas muka bumi Allah ini untuk sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga terima kasih saya nak ucapkan kepada teman-teman sahabat pecinta Al-Quran yang selalu bersama dengan saya setelah sekian lama, dan mungkin juga yang baru saya nak ucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Alhamdulillah, kita ada ramai teman-teman kita yang selalu bersama kita. Kita ada Norlia, kita ada Asmah, Mardiah, Sharina, Hasan, Namidah, Siti Rapinah, Rasimah, Rosnah, Sharifah, Nenda, Hanam, Hikmah, dan ramai lagi. Kalau saya nak sebut satu persatu tu ramailah ya. Jadi terima kasih bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada pelajaran bacaan surah Al-Baqarah daripada ayat 283 sehingga 286. Jadi bagi teman-teman yang nak baca Al-Quran, yang nak buka Al-Quran,
Silakan boleh ambil Al-Quran, buka halaman 49, Al-Quran Rasam Usmani. Bagi teman-teman yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kita akan bawakan ayat-ayat yang akan kita baca sebentar saja lagi. Jadi diharap sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk kita memulakan pengajian. Dah bersedia ke belum ni? Suara macam mana? Minta bagi respon sikit. Suara macam mana? Audio, videonya macam mana? Nampak jelas ke tidak? Suara jelas ke tidak? Hari ini walaupun di hujung minggu, ramai mungkin yang telah bermula bekerja. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan ahli keluarga, orang yang tersayang insya-Allah. Dan bagi mereka yang ada kesempatan insya-Allah mungkin ada nak buat catatan sebentar lagi. Mungkin ada nak ambil pen ke, nak ambil buku nota ke, dan juga saya nak minta mungkin ada teman-teman yang tolong tulis poin-poin yang nak saya kongsikan sebentar lagi. Mungkin ianya akan memberi kesan yang lebih mendalam kepada proses pembelajaran kita, membuatkan ingatan kita lebih kuat tentang pelajaran yang kita ambil. Dan juga seperti biasa, jangan lupa pengeras utama dia, kita tekan button share dahulu sebelum kita mulakan. Jadi boleh tak teman-teman yang bersama dengan saya ini, kita tekan button share dulu sebelum kita mulakan, supaya bukan saja kita mendapat pahala menuntut ilmu, tetapi Allah juga mengurniakan kita pahala berkongsi ilmu. Sebenarnya pahala berkongsi ilmu ini lagi besar. Kenapa saya kata lagi besar? Kerana dianya tidak ada hentinya, maksudnya tidak ada penghujungnya. Kalau kita kongsi, ahli keluarga, teman-teman kita dapat belajar dan mereka beramal dengan apa yang mereka belajar, kita pun dapat pahala tanpa mengurangkan pahala mereka insya-Allah. Baik. Boleh kita mulakan sekarang? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, bagi isyarat thumbs up dan juga heart insya-Allah. Kalau semua dah okey untuk kita mulakan, boleh tak bagi satu isyarat seronoknya cinta Al-Quran? Baik. Terima kasih juga kita ada Syar Ishak, Zarina dan ramai lagi teman-teman yang lain. Seperti biasa, bila kita baca di pertengahan ayat, bukan di awal surah, jadi memadai dengan kita membaca isti'adzah, iaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cumanya yang selalu saya ingatkan, mungkin bagi teman yang selalu bersama dengan kita, selalu saya ingatkan. Tetapi mungkin teman-teman yang baru pertama kali, jadi saya nak ingatkan di sini bahawa pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. Zu di hujung lidah, billah lafzul jalalah dibaca nipis 2 harakat, himinasyaiton 2 harakat, nirrajim diwaqafkan dengan sekurang-kurang 2 harakat. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk kepada ayat 283 dari surah Al-Baqarah. Di sini hukum ikhfa hakiki. Mungkin ada teman-teman kita nak tolong tulis. Nun mati di dalam Al-Quran ada beberapa pecahannya. Antaranya dalam hukum yang kita jumpa di sini iaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki maksudnya disembunyikan bunyi nun matinya itu di belakang huruf yang nak masuk. Sekarang ni dia nak masuk huruf kaf, jadi dia baca bukan in, asalnya in. Hamzah baris bawah bertemu nun bunyi in. Tetapi bila datang kaf dia jadi ing. Sama juga di sini. Ikhfa jangan lupa dibaca 2 harakat. In kuntum. Kemudian di sini izhar syafawi. Izhar syafawi di dalam Al-Quran, mimnya diberikan tanda mati ataupun tanda sukun. Jadi kalau teman-teman jumpa mim yang ada tanda sukun, janganlah dipanjangkan. Ala, ain. Jangan baca ala. Kalau ala jadi huruf hamzah. Sekarang ini huruf ain. Ala safarin. Asalnya safarin. Ra tanwin di bawah bunyi rin. Tetapi bila datang waw menunjukkan hukum idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Jadi kita masuk safarin walam. Izhar syafawi bunyi saja lam tanpa dipanjangkan, terus masuk. Tajidu kitaban. Kini ikhfa 2 harakat. Farihanum.
Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Ya, kalau jumpa dalam Al-Quran, tanwin baris depan yang macam nombor 99 itu, dia sama ada jatuh dalam kategori ikhfa ataupun idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Dalam hal ini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Dalam hal ini ta tanwin juga macam nombor 99 bertemu fa, ini hukum ikhfa. Tulis sama tapi dua hukum yang berbeza. Kenapa? Kerana huruf yang datang selepas tanwin itu huruf yang berbeza. Di sini datang mim, di sini datang fa. Huruf idgham bi gunnah mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis, iaitu 4. Ya, waw, mim dan juga nun. Jadi jangan lupa masuk beserta dengung 2 harakat. Farihanum maq, baru masuk maq, dan qaf merupakan huruf pantulan. Huruf pantulan ataupun huruf lantunan, ataupun dalam istilahnya dikenali sebagai huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini dia sama ada jatuh kategori qalqalah sughra. Dalam hal ini dia qalqalah sughra kerana apa? Kerana dia ada tanda mati asli, tanda sukun yang sedia ada di situ. Kalau waqaf, kalau kita berhenti dia jadi qalqalah kubra. Kalau waqaf itu ada sabdu, jadi qalqalah akbar. Mungkin kalau jumpa sekejap lagi saya akan jelaskan lagi ya. Diharap setakat ini sahabat-sahabat boleh ikut penjelasan yang saya berikan. Maqbudah. Ini kalau kita pilih untuk waqaf. Ta marbutah bila waqaf dia bertukar menjadi ha. Tapi kalau kita pilih untuk sambung nanti dia akan jadi ikhfa. Maqbudatun fa'in. Itu kalau kita sambung. Baik, katalah kita waqaf. Didengarkan. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. Baik, kita lihat di sini. Katakan kita waqaf, kita terus ibtidak pada fa'in, bunyi saja in, jangan lambat. Ini hukum izhar halqi. Saya bagi tahu tadi, izhar syafawi, mim mati ada tanda mati. Izhar halqi juga, nun mati ada tanda mati. Jadi senang ingat, kalau nun atau mim ada tanda mati itu hukum izhar. Maksudnya jelaskan sahaja tanpa dipanjangkan. Fa'in, sudah, cukup macam tu. Jangan panjang fa'in, itu tak betul. Ya. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ. Kalau ini nun mim mati bertemu ain, izhar syafawi. Mim mati bertemu ba. Dalam hal ini mim matinya kosong, tak ada tanda mati. Tak ada tanda mati. Ini berarti ini hukum berbeza dengan hukum ini. Mim mati juga ini. Cumanya ini mim mati bertemu ba. Di dalam Al-Quran sahabat-sahabat kena ingat, setiap kali mim mati bertemu dengan ba, mim mati yang kosong bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Dia ada satu saja huruf. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Cara bacanya macam mana? Cara bacanya macam kita baca hukum iqlab, iaitu mulut tu dibiarkan renggang sedikit. Ba'dukum, ada ruang sikit antara dua bibir itu, 2 harakat, jangan tinggal. Kemudian ba'dhu, ikhfa di sini 2 harakat. Falyu'addil ladzi, zal baris bawah terus naik di atas hamzah. Zi tumina amanatahu wal yattaqillah. Lafzul jalalah, perkataan Allah, kalau datang sebelumnya baris kasrah dibaca nipis. Wal yattaqillah dengan 2 harakat. La ni walaupun tulis satu baris fathah tapi baca 2 ya. Perkataan Allah walaupun ditulis satu baris dibaca 2. Harabbah. Jangan pula kita baca tebal. Wal yattaqillaha rabbah. Itu salah. Yang betulnya wal yattaqillaha rabbah. Kemudian kita lihat ya di sini. Sebelum kita sambung saya baca dulu daripada sini. Sekejap lagi kita akan tengok balik daripada awal ayat. Fa'in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal
yattaqillaha rabbah. Kemudian bila kita pilih untuk waqaf, di sini ada qaf lam ya, waqaf qili, afdal diwaqafkan. Terus sambung. Wala taktumush syahadah. Wala ada hamas itu. Taktumush syahadah. Baik, diharapkan jelas ya. Kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya daripada wa man yaktumha. Wa may di sini hukum idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya. Asalnya waman, tapi bila datang ya jadi masuk beserta dengung, idgham bi gunnah. Kalau saya ulang banyak-banyak kali ini sahabat-sahabat, cuba ingatlah ya, cuba untuk ingat. Mungkin ada yang tolong tulis poin yang saya berikan ini. Wa may yaktumha, tum bunyi saja tum, bukan tum, tetapi baca tum. Ha fa in, dengungkan di sini, tunggu dua harakat, wajibul gunnah. Nahu, dibacakan 4 atau 5 harakat. Saya bagi tahu pada tips yang mudahnya, semalam pun saya bagi tahu, kalau ada tanda mat, ada macam misai ombak ni, datang huruf mat kecil di bawah dia, sama ada alif, ya ataupun waw. Kalau tak ingat nama pun, bacalah dengan 4 atau 5 harakat. Kemudian terus masuk asimun. Di sini ikhfa, cumanya ikhfa ni dia jadi dibaca tebal kerana qaf dia sifat dia isti'la. Asimun qalbuh. Wa may, di situ dimasukkan ya, dengarkan. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Kemudian terus masuk. Wallahu bima ta'maluna alim. Lafzul jalalah dibaca tebal. Wallah, la itu dibaca 2 harakat. Lafzul jalalah sentiasa 2 harakat. Hu bima, ma, bukan ma. Jangan nganga luas, nanti lalat masuk dalam mulut. Bima ta'maluna alim. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jadi begitulah cara bacaannya. Sekejap lagi kita akan baca sama-sama daripada awal ayat. Sekarang saya nak huraikan dahulu hukum-hukum tajwid yang ada pada setiap ayat. So far macam mana? Boleh tak sahabat-sahabat bagi respon sebelum kita nak lanjutkan kepada ayat yang seterusnya? So far macam mana teman-teman? Okey ke tak okey? Waalaikumsalam ya kepada semua yang beri salam. Kita ada Hajah Kam, baru masuk. Rohayati Atan, Sarah Zaida, Warsina. Kita ada Siti Mustarinur. Dan ramai lagi teman-teman, bonda-bonda juga sudah ada. Arfah Asrafi. Dan ramai lagi Ros Palela. Dan ramai lagi teman-teman, kita ada Mirza, Azlina Ibrahim, Ram. Dan ramai lagi teman-teman kita yang lain yang bersama dengan kita kali ini. Baik, insya-Allah. Macam mana? So far boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Minta bagi respon sikit. Boleh ikut. Kalau boleh ikut, boleh tak komen seronoknya cinta Al-Quran? Rohana kata so far so good Ustaz. Alhamdulillah. Kalau so good, jangan lupa yang baru bersama dengan kita, saya rayu teman-teman dan sahabat-sahabat, tekan button share. Kita kongsikan. Kalau teman-teman rasa mudah untuk difahami, boleh ikut, pastilah ahli keluarga dan teman-teman kita juga mereka bersama dengan kita, insya-Allah mereka juga dapat belajar sesuatu. Dan jangan lupa share. Kalau share dah sudah, terima kasih. Berikan saya heart dan juga thumbs up, insya-Allah, untuk saya terus bersemangat untuk kongsikan. Biasalah hari-hari orang cuti, saya datang untuk memberikan perkongsian dengan sahabat-sahabat kerana cintakan Al-Quran. Jadi seronoknya cinta Al-Quran. Kalau kita cintakan sesuatu, tidak ada yang menjemukan. Tidak ada pun yang akan menjemukan kita daripada melakukannya ataupun mendekatkan diri kepadanya. Bila kita sudah jatuh cinta kepada sesuatu. Samalah juga bila kita dah jatuh cinta kepada Al-Quran, hari-hari kita jumpa dia, hari-hari kita baca dia, hari-hari kita bercakap dengan dia, tak ada rasa jemu. Malahan lebih suka lagi. Lebih kita suka. Betul tak betul?
Setuju tak kalau saya katakan begitu? Bila kita cintakan sesuatu, kita akan lebih bersemangat. Kita akan lebih suka ya. Baik, terima kasih yang dan share, yang bagi tahu dia dah kongsikan. Terima kasih. Yang belum share lagi, tekan button share. Baik, kita teruskan bacaan ayatnya daripada lillahi ma fis sama. Lillah, lil bukan lil. Jangan baca lil tapi baca lil Lillah, dua harakat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fil ard. Boleh ya? Kemudian wa in, ikhfa di situ. Wa in, asalnya in. Hamzah baris bawah bertemu nun bunyi in. Tapi di sini datang ta jadi ikhfa. Wa in tub ada qalqalah itu, ada lantunan di situ Tubdu ma fi, ma dua harakat, fi dibacakan 4 atau 5 harakat, ikhfa 2 harakat. Asalnya an, hamzah bertemu nun bunyi an, tetapi di sini hukum ikhfa. Ikhfa kena sembunyikan dengan kadar 2 harakat. Anfusikum, kum, bunyi saja kum terus masuk. Au tuhfuhu yuha, hu nak ke yuha ni jangan lambat. Sebab itu bila baca Al-Quran saya suka bagi tahu teman-teman, biar mata kita bergerak dulu, mulut kita ikut kemudian. Contohnya bila kita sebut au, mulut sebut au, mata duk di tuh dah. Tuh, mulut sebut tuh, masuk mata duk di fu dah. Fu, mulut sebut fu, mata duk di hu dah. Bila mata duk di hu, kita dah nampak dah ha tu baris dhammah. Jangan tunggu situ lagi matanya. Terus tengok di bawah. Yuha, yuha. Kita dah tahu dah nanti. Sebab apa? Kalau kita lambat bergerak, nanti ha, hu itu, dia akan kedengaran macam 2 harakat. Contohnya, au tuhfuhu yuha. Jadi hu nak ke yu tu jadi lambat masuk. Sebab itu mata kita bergerak dulu. Kita tengok dulu apa yang dia nak datang. Apa nak datang. Ya. Kemudian au tuhfuhu yuhasibkum. Sib. Qalqalah kum. Ikhfa syafawi sekali lagi di sini 2 harakat. Jangan tak cukup. Kadang kita baca tak cukup harakat. Kita baca yuhasibkum bihillah. Salah. Dia kena baca yuhasibkum, baru masuk bihillah. Dan lafzul jalalah, perkataan Allah, bila kita waqaf padanya, walaupun di sini afdal diselanjutkan, tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas dan pilih untuk berhenti di sini, mestilah berhenti dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Bihillah. Jangan pula kita waqaf bihillah. Itu tak kena. Kalau baca macam tu kena rotan nanti. Boleh. Kita tengok kemudian. Kita dengarkan ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita tengok fayaghfiru liman yasha. Bukan fayar. Ramai orang baca yar. Siapa baca yar di sini salah ya. Jangan baca yar. Bacanya yaw. Fayaghfiru liman. Di sini dengungkan 2 harakat. Asalnya liman. Man. Tetapi bila datang ya, liman yasha, dibacakan 4 atau 5 harakat. Wa yu'adzibu man yasha. Jelaskan hamzah di akhir. Kalau pilih untuk waqaf, hamzah ni dia jadi mati mendatang. Kemudian terus sambung. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jangan baca syai'in. Kalau baca syai'in jadi nipis. Di sini ikhfa'nya jadi tebal.
syai'in ing bukan ing. Itu beza dia ya. Kemudian qadir dan ra ni jadi nipis pula. Ra jadi nipis. Nanti mungkin saya buat sesi khusus nak ceritakan ra yang mana baca tebal, ra yang mana baca nipis. Saya dah buat perkongsian tentang ini sebelum ini, tapi insya-Allah kita akan buat lagi daripada masa ke semasa. Biasalah bila bagi tahu sekali kadang orang tak ingat. Kena bagi tahu berkali-kali. Yang penting jangan putus asa untuk belajar. Dengarkan. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Alhamdulillah. So far macam mana? Okey ke tak okey? Kita teruskan Amanar Rasul. So far macam mana? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Terima kasih. Yang tolong tulis poin ni. Kita ada Warsina Syahbanun. Ramailah ya sahabat-sahabat. Syarina yang tolong tulis poin-poin. Ya, Wan Nurliza, Syar Ishaq dan teman-teman yang lain. Yang tolong tulis poin. Kita share dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah nanti bila kita dah belajar sesuatu. Nanti apa yang sahabat-sahabat belajar dengan saya ini. Kongsikan dengan pasangan, kongsikan dengan isteri, kongsikan dengan suami, kongsikan dengan anak-anak. Ajar mereka pula, insya-Allah. Saya halalkan rezeki yang saya berikan ini. Seperti mana guru saya menghalalkan ilmu yang saya belajar daripada mereka. Saya juga menghalalkan ilmu yang saya berikan kepada sahabat-sahabat pencinta Al-Quran ini. Jadi sahabat-sahabat panjang-panjangkanlah, sampai-sampaikanlah. Inilah bekalan akhirat yang nak kita bawa bila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. InsyaAllah ya. Salah satu bekalan yang tidak akan rugi insyaAllah. Sahabat-sahabat, bila kita belajar Al-Quran ini. Dalam hadis Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu manusia, yakni mereka yang belajar dan yang mengajar Al-Quran. Jadi marilah kita menjadi golongan yang terbaik pada mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Boleh kita teruskan? Sahabat-sahabat, kita lihat daripada ayat ini. Yang belum lagi tekan button share insyaAllah ya. Saya mohon sekali lagi boleh tekan button share. Amanar Rasulu bima. Dua harakat. Amanar Rasulu bima. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat. Zila ilaihi mir. Di sini idgham bila qunnah. Masuk tanpa dengung. Asalnya min rabbihi. Tapi di sini baca mir rabbihi. Mir rabbihi. Dan hi dibaca 2 harakat. Wal. Waw dari atas terus naik di atas lam. Alif lam qamariyah di sini. Wal mu'minun. Kemudian kita dengarkan dulu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Mu'minun. Kemudian bila dah pilih waqaf di situ, di sini ada jim kecil, waqaf jaiz. Terus sambung kullun lun. Di sini hukum izhar halqi. Izhar halqi jelaskan saja lam tanwinnya tu lun. Jangan panjang, jangan. Kalau tadi saya bagi tahu ada tanwin yang macam 99, sekarang kita jumpa tanwin 69 ini. Ini hukum izhar dalam Al-Quran. Ini pun sama. Kerana tanwin bertemu hamzah. Di sini pun tanwin bertemu hamzah. Dibaca izhar. Kullun. Cukup. Jangan tambah langsung panjangnya. Terus masuk. Amana billah. Lafzu jalalah datang sebelumnya baris kasrah dibaca nipis. Billahi wa malah. 4 atau 5 harakat. Inkatihi 2 harakat. Wa kutubihi 2 harakat. Wa rusulihi 2 harakat. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, nak pendekkan, nak kutubih ke, wa rusulih ke, nak waqaf ke pun tidak ada masalah ya. La nufarriqu baina ahadim. Ha pedas di sini. Ahadim mir rusulih. Cuba
Kita naikkan di sini ayat ni. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Di sini dengungkan tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah 2 harakat. Di sini idgham bila gunnah. Kalau di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung. Di sini masuk tanpa dengung. Nun mati bertemu ra. Mir rusulih. Ya. Kemudian kita terus sambung. Wa qalu sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufra. Itu kalau kita nak sambung. Kalau kita waqaf wa ata'na, terus ibtidak pada ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masir. Bukan masir. Jangan baca masir jadi huruf sin. Di sini huruf sad berbaris bawah. Si. Masir. Dan ra di sini menjadi nipis. Cuba dengarkan. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah. Boleh? Sahabat-sahabat kalau nak minum air silakan. Silakan. Nak hadam ilmu-ilmu yang saya cuba sampaikan ini insya-Allah ya. Kita santai-santailah kita belajar sambil-sambil kita santai. Baik, kalau ada apa-apa nak tanya ataupun nak tulis di ruangan komen selain daripada mencatat poin-poin yang penting, silakan insya-Allah. Saya cuba untuk melihat komen-komen daripada teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada ramai lagi kawan-kawan kita yang baru masuk. Kita ada Farish Al-Haj, Ghazali Li, Zulkifli Arsyad, Arfah, Aim Nora dan ramai lagi teman-teman yang lain yang baru saja menyertai kita. Rukiah Johari juga. Dan ramai lagi teman-teman yang lain. Jadi insya-Allah diharapkan sahabat-sahabat mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada kali ini. Yang belum lagi menekan button share, insya-Allah saya rayu sekali lagi teman-teman, marilah kita menjadi penyambung kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya. Baik, sebelum saya meneruskan, boleh tak sekali lagi saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Seronoknya cinta Al-Quran. Kenapa kita mengulangi perkataan itu? Supaya kita menanamkan rasa kasih dan sayang kepada Al-Quran di dalam hati kita. InsyaAllah kalau selalu kita menyebut cinta Al-Quran, InsyaAllah cinta itu akan terus mekar di dalam hati kita. Kita lihat bacaan ayat yang seterusnya. La yukallifullah. Dibacakan tebal. Perkataan lafaz jalalah. Kenapa datang sebelumnya? Baris dhammah. La yukallifullahu nafsan. Izhar halqi. Bunyi saja san. Terus masuk. Illa wus'aha. Wus'aha. Di sini juga izhar halqi. Tanwin yang selari. Dalam Al-Quran, tanwin yang ditulis selari, sahabat-sahabat, itu hukum izhar halqi. Jangan lupa. Kalau jumpa tanwin yang atas dengan bawahnya selari, izhar halqi. Kenapa saya bagi tahu? Kerana di dalam Al-Quran ada tanwin yang tidak selari. Contohnya macam ni. Nampak tak? Atasnya sedikit ke depan, bawahnya sedikit ke belakang. Ini hukum ikhfa. Ini hukum izhar. Dua tanwin di atas. Tetapi ini hukum lain kerana tanwin bertemu hamzah. Di sini tanwin bertemu kaf. Jadi di sini izhar halqi bunyi saja san terus masuk. Illa wus'aha. Laha ma kasabat. Bat. Ada hamas di situ. Wa 'alaiha lay, bukan lay tapi lay. Wa 'alaiha ada hamasnya di sini. Maktasabat. Sama juga ada hamasnya di sini. Kemudian Rabbana la tu'akhidh. Khidh di hujung lidah. Khidh, jangan baca khiz. Itu tak betul. Yang betulnya khidna in. Di sini nun mati bertemu nun, dengungkan 2 harakat.
Innasina. Na, bukan no, jangan nganga luas. Saya bagi tahu apa? Nanti lalat masuk mulut. Na au akhtana. Cuba dengarkan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik, alhamdulillah, kita teruskan. Rabbana wa la hafidah. Tahmil alai, mil, bukan mil tapi mil. Alaina, dibacakan 4 atau 5 harakat. Isran, dibaca ikhfa 2 harakat. Asalnya isran, tapi bila datang kaf, isran kama 2 harakat. Hamaltahu ala alladhi, di hujung lidah. Na min ikhfa di sini dibaca tebal, qaf huruf isti'la. Jangan baca min, tapi min itu baru betul. Min qab, ada pantulan di sini. Ba bertanda mati asli qala surah. Qablina, dan waqafkan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan pula kita waqaf min qablina. Itu tak kena. Dia kena qablina, baru berhenti. Boleh? Daripada sini ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Teruskan. Rabbana wa la tuhammilna. Rabbana wa la di sini dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Mim sabdu, bila sahabat-sahabat jumpa dalam Al-Quran, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Tuhammilna ma la, ma 2 harakat, la juga 2 harakat. Taqatalana, bukan qatalana. Ramai orang sebut la taqatalana, bukan qata, qata. Qatalana bih. Cuba dengarkan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan kemudian kita lihat wa'fu anna. Wa'fu an, dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Ramai orang dia tak dengungkan, dia baca wa'fu anna waghfir lana, wa'fu anna waghfir lana. Salah. Yang betulnya wa'fu anna, baru masuk na. Waw bukan wal, tetapi waghfir lana. Waghfir, fir jadi nipis di sini ro-nya. Lana war, ro di sini jadi tebal pula. Kalau di sini nipis. Jangan pula di sini kita baca tebal. Waghfir, fir, itu salah. Yang betulnya waghfir. Maka di sini dibaca tebal. War, jangan baca war. Kalau kita baca warhamna, warhamna, salah. Yang betulnya warhamna. Kemudian ada waqaf jaiz di situ. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dan yang terakhir kita lihatkan, anta maulana. Di sini ikhfa. Kepala saya terlindung perkataan terakhir kafirin itu. Maafkan saya kalau boleh. Mungkin Farhan boleh tepikan sedikit kepala saya di situ.
Kalau sahabat kita tak nampak nanti ya. Sebab dia kafirin itu mungkin ada teman-teman dia terlindung tu. Okey, baik. Okey ya, Farhan. Okey. Di sini dibacakan ikhfa 2 harakat. Anta maulana fa. Di sini juga dibaca tebal fa, jangan baca fa, itu tak betul. Ikhfa di sini dibaca tebal. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, insya-Allah kita akan bacakan sekarang ini sama-sama daripada awal ayat. Insya-Allah. Macam mana sahabat-sahabat dah bersedia ke belum? So far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Setiap perkongsian yang saya berikan ni macam mana? Sahabat-sahabat rasa okey ke tak okey? Saya sedang melihat komen-komen daripada teman-teman kita. Syahrina Osman, Syahbanun, Munaliza, terima kasih, Warsina, Ros Palela dan ramai lagi kawan-kawan kita, Hanam Wahab yang selalu bersama kita. Ni banyak antara kita ni top fan kita yang selalu bersama kita. Yang mana belum lagi like page Fatihah, jangan lupa kalau sahabat-sahabat nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, like page Fatihah. Setiap hari kita buatkan perkongsian. Baik, sekarang kita nak baca sama-sama daripada awal ayat tadi, daripada awal ayat 283 sehingga 286. InsyaAllah sahabat-sahabat, kalau dah bersedia, kita boleh mulakan bacaan. Tapi sebelum kita mulakan bacaan, saya nak ingatkan teman-teman yang mungkin sedang berusaha untuk memperbetulkan makhraj huruf dan juga nak mengingati hukum-hukum tajwid. InsyaAllah sekejap lagi setelah kita habis selesai bacaan, saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat. Kerana kalau kita nak ingat semua hukum-hukum tajwid dalam perkongsian saya berikan ini, mungkin ada yang merasakan terlalu banyak. Nak ingatkan, jangan risau, jangan bimbang. Kita belajar balik satu persatu bagaimana caranya. InsyaAllah saya kongsikan sebentar saja lagi. Sekarang kita nak baca bersama-sama daripada isti'azah. Kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتاب sekali lagi ya, kita mulakan. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من
به والمؤمنون. Naikkan lagi. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi macam mana? Diharap teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan pada kali ini. Jadi kalau teman-teman ada sebarang soalan, mungkin boleh tulis di ruangan komen. Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian kita. Jadi juga saya nak bagi tahu kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengan kita, insya-Allah lepas ni boleh like page Fatihah untuk mendapatkan sambungan bacaan ayat. Kita akan sambung bacaan ayat seterusnya insya-Allah esok hari. Jadi teman-teman boleh like page kita, buat see first, set see first. So setiap kali kita bersiaran, insya-Allah sahabat-sahabat akan diberikan notifikasi. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin nak belajar balik, mungkin ada yang kata, Ustaz, susahlah Ustaz nak ingat. Macam mana ni saya nak ingat? Saya selalu cuba nak ingat tetapi terlalu banyak perkara nak ingat. Jangan bimbang bagi teman-teman yang berhajat untuk mempelajari daripada asas. Kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas. Ini buku asas, yang ini buku tajwid. Dan yang istimewanya sahabat-sahabat yang mana yang join jadi ahli cepat Quran, bukan saja dapat 2 buah buku, akan diberikan rakaman buku ini. Kita telah rakamkan setiap helaian dalam buku ini menggunakan kaedah yang sangat mudah. Sahabat-sahabat boleh ikuti pelajaran hanya dengan ada telefon saja. Dengan ada telefon, hari ini dunia semakin canggih, jadi kita gunakan teknologi yang ada untuk kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita. Jadi bagi yang berhajat, untuk kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid ini, dan untuk mendapatkan rakaman kedua buah buku ini, dan juga selain daripada itu teman-teman akan diberikan nota ringkasan asas tajwid. Selain itu sahabat-sahabat akan dapat waktu konsultasi dengan kami one to one. Konsultasi eksklusif kami berikan kepada mereka yang menjadi ahli. Selain daripada itu sahabat-sahabat akan diberikan daripada masa ke masa rakaman Al-Quran 30 juzuk beserta huraian tajwid dan banyak lagi keistimewaan. Keseluruhannya bila semua kita dah berikan, akan ada lebih daripada hampir 800 video pengajian beserta 2 buah buku ini, beserta banyak lagi keistimewaan-keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Jadi yang mana yang nak belajar balik, yang betul-benar ikhlas, nak betulkan kembali bacaan Al-Quran mereka, marilah saya nak mengajak teman-teman bersama dalam misi saya untuk membantu ramai lagi, bukan saja diri kita, kita bantu ahli keluarga kita.
Mungkin sahabat-sahabat boleh hadiahkan buku ini kepada suami, mungkin boleh hadiahkan kepada anak, dan belajar sama-sama dengan suami, dengan anak. Satu keluarga kita belajar Al-Quran, insya-Allah. Jadi, yang belum lagi jadi ahli, boleh komen di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah, admin kami akan bantu anda mendaftar untuk menjadi ahli cepat Quran. Jangan risau, tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang dikenakan. Yuran keahlian hanya sekali sahaja seumur hidup. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah bersama-sama dengan saya dan juga daripada kami, daripada Fatihah. Kerana apa? Ingatlah ini sebagai satu pelaburan yang baik, kerana kita akan gunakan dana daripada yuran keahlian teman-teman itu untuk kita buat ataupun bina sebuah lagi aplikasi mengaji Al-Quran dalam bahasa Inggeris untuk kita bantu mungkin saudara seagama kita yang baru memeluk agama Islam nak belajar mengaji Al-Quran, mungkin daripada negara-negara barat yang susah nak cari guru-guru agama dan sebagainya. Mungkin kita menyediakan medium pengajian bagi mereka, insya-Allah. Jadi saya nak mengajak, marilah bersama-sama dengan kita untuk kita menyediakan satu saham akhirat bagi diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi yang mana yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen untuk kami bantu mendaftar dan dapatkan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Yang bagusnya kaedah Al-Barki ini, kalau boleh saya ceritakan sedikit, dia menggunakan kunci kata. Kunci kata dia yang pertama nama saya, yang kedua kata Jawa, yang ketiga kata Roha, dan yang keempat adalah ba. Jadi dia 4 kunci kata itulah yang kita akan gunakan untuk membantu sahabat-sahabat menguasai semua makhraj-makhraj huruf dengan baik. Daripada baris bawahnya, baris depannya, 2 barisnya, 2 harakatnya, dan begitulah flow dia punya proses pengajiannya. Kaedahnya sangat cepat, sangat mudah. Mengikut pengalaman kita guna buku ini di pusat pengajian kita, kita berjaya menjimatkan hampir setengah daripada waktu pelajar, berbanding dengan ada kaedah-kaedah yang lain yang mungkin saya tak sebutkan di sinilah, insya-Allah. Kerana di sini hanya ada 2 buku, asas dengan tajwid saja. Mungkin kaedah-kaedah lain ada banyak jilid dia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Jadi insya-Allah bagi yang berhajat nak kami bantu, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Kalau sahabat-sahabat ada soalan nak ditanya, insya-Allah saya bersedia untuk menjawab. Bagi teman-teman khususnya yang berhajat nak jadi ahli ini, kalau ada soalan silakan. Nyang Z, Edah Fatimah, Munaliza, Saadiah, Hasanah, Kak Cik yang berminat untuk menjadi ahli cepat Quran ini, kalau ada soalan silakan, saya bersedia untuk mengambil dan menjawab soalan. Sama ada soalan nak tanya macam mana, insya-Allah bagi mereka yang join jadi ahli, kalau join hari ini, insya-Allah hari Isnin nanti kami akan kirimkan buku ini ke rumah. Mungkin ambil masa sehari atau 2 hari, insya-Allah. Kalau pos laju buat kerja, buku itu sampailah dalam masa sehari atau 2 hari. Hari Selasa atau hari Rabu sampailah ke rumah. Dan juga boleh hubungi kami macam mana untuk dapatkan rakaman pelajaran daripada buku ini. Rakaman pelajaran buku ini boleh diakses melalui 2 tempat, iaitu melalui aplikasi yang kami bina, iaitu aplikasi Cepat Quran. Boleh type di Google Play ataupun App Store Cepat Quran. Logonya seperti mana yang ada sebelah saya itu, yang logo warna hijau itu dia punya ikon app dia. Ataupun sahabat-sahabat boleh akses pelajaran ni di Facebook close group kita, Facebook Cepat Quran. Jadi dalam tu kita ada fail buku asas, fail buku tajwid, rakaman video, kita ada fail tajwid tambahan, kita ada fail bacaan Al-Quran. InsyaAllah juga sahabat-sahabat akan dapat konsultasi dengan kami. Boleh set appointment sama ada nak datang ke pusat pengajian kita. Kalau sahabat-sahabat nak datang, boleh datang ke Fatihah Learning Center. Kalau nak datanglah ya, buat appointment dan datang nak berjumpa dengan saya sendiri ke. Ataupun kalau nak kita berhubung melalui alam maya, boleh WhatsApp kami ke nombor ini. InsyaAllah kita buat video call ke macam mana, insyaAllah ya. Dan juga kalau nak daftar sendiri untuk menjadi ahli cepat Quran, boleh daftar di website di bawah ini, www.cepatquran.com. Kalau ada soalan, insyaAllah. Baik, bonda-bonda kata dia nak keluar dulu. Bateri dah habis. Silakan bonda. Silakan bonda. Baik. Buku dah terima, Sakinah kata Alhamdulillah. Baik.
Sahabat, ada yang tanya berapa yuran keahlian ni Ustaz? Pertama saya nak bagi tahu, dia tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yurannya hanya sekali seumur hidup. Sahabat-sahabat kalau join jadi ahli, selain daripada dapat 2 buah buku ini, sahabat-sahabat akan dapat rakamannya. Rakamannya ada lebih daripada 150 video. Rakaman untuk 2 buah buku ini saja. Kemudian sahabat-sahabat akan diberikan e-book nota ringkasan asas tajwid. Kemudian sahabat akan diberikan hampir 600 lebih video pengajian bacaan Al-Quran. So total sahabat-sahabat akan dapat lebih daripada 700 video pengajian. Agak-agak berapa sahabat-sahabat nak bayar untuk jadi ahli? Jangan bimbang, bukan 7,000, bukan 5,000, bukan 3,000, bukan 2,000, bukan 1,000, bukan even 500. Kalau daftar hari ini, insya-Allah yuran keahlian untuk seumur hidup hanyalah RM250 sahaja. RM250 lifetime. Mengaji sampai matilah orang Kedah kata. Ya, sampai bila-bila insya-Allah. Join hari ini boleh belajar sampai bila-bila. Suami dapat belajar, isteri dapat belajar, anak-anak pun dapat belajar insya-Allah. Ya. Yang bagusnya lagi dalam buku ini dia ada QR code reader. Sahabat-sahabat boleh scan code reader tu, dia akan keluar nasyid, dia akan keluar bacaan dan sebagainya. Sangat interaktif. Sangat-sangat interaktif. Jadi yang berhajat insya-Allah kalau join hari ini kita akan berikan yuran keahlian istimewa hanya RM250 lifetime. Maksudnya kalau kita hidup lagi 25 tahun, yuran keahlian yang kita bayar hanyalah RM10 sahaja setahun. Bukan sehari, bukan sebulan. RM10 setahun. Jadi kami memang berhajat untuk membantu saja. Kerana apa? Saya beritahu di awal tadi, kerana kita nak kumpulkan dana untuk kita bina sebuah lagi aplikasi mengaji Al-Quran dalam versi selain daripada bahasa Melayu. InsyaAllah next mission kita, misi kita seterusnya adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi marilah saya bersama-sama sahabat-sahabat bersama dengan saya dalam misi saya ini untuk kita bantu ramai lagi umat Islam dapat mengaji Al-Quran. Pada secara langsung sahabat-sahabat juga dapat meningkatkan bacaan Al-Quran. Dan insya-Allah kita jadikan ia sebagai satu saham akhirat kita untuk kita bawa pulang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya diharap saya menjawab soalan kepada teman-teman yang tanya berapakah yuran keahlian. Baik, insya-Allah saya rasa saya berhenti di situ untuk memberi laluan sebab sudah sampai waktunya. InsyaAllah kita berjumpa lagi di ruangan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qawli hadza, astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat.
Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasib. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.